Hai sayang-sayangku semua, welcome to YouTube channel Idra Abdullah, di mana Idra akan paparkan pelbagai cerita yang menarik, yang sensasi, yang mencuit hati, dan semuanya adalah pengalaman Idra di dalam industri hiburan selama dekat 18 tahun, dan juga cerita yang menarik sedikit sebanyak tentang Idra supaya anda dapat kenal Idra dengan lebih rapat lagi. Okay? Alright, apakah cerita menarik hari ini? Jeng jeng jeng. Okay, hari ni Ida nak cerita pasal ada satu pelakon ni mulut puaka. La 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 la. Dia sebenarnya very negatif lah. Benda ni kan kita akan sentiasa jumpa orang macam ni. And that time tu awal-awal Ida shooting, jadi manalah kita boleh pilih siapa roommate kita, betul tak? Bila kita shooting, resort tu dia dah set kan you bilik dengan siapa. So kita terima je lah kan. Kalau nasib baik dapatlah yang satu kepala. Kalau nasib tak baik sakitlah jiwa. Okay? Anyway, masa kita on shoot tu, dia sejenis yang Minah ni, dia bukan tak lawa tau. Dia lawa. Tapi setengah orang, I tak tahulah. Dia jadi negatif gila tau. Okay, masa tu kita orang tengah shooting kat resort tu, ada hari yang kita orang tak shoot. So, dia ada nampak this one Indian girl dengan one Mak Saleh guy. Yang Minah Indian girl ni memang very tan. Lepas tu kulit dia masa tu kebetulan bercapuk sikit lah, macam dia ada luka sikit. Tapi dia tak ada gelap sangat pun. Dia nampak lah kan. Lepas tu kan dia boleh tengok kan. Dia tengok sebab Mak Saleh tu handsome. Dia kata, buta saya boyfriend dia ni. Dah kenapa nak kat perempuan ni macam tu. Dah lah keding macam lidi kan. Pegang macam peluk tiang lampu. Lepas tu tengok badan penuh duit sposin. Aku pandang dia ni kan. Kau ni. And Minah tu dia cantik, tapi dia jenis yang plump-plump. So agaknya dia dengki lah kan. I macam you. Some people are not like everyone yang jenis yang macam, tak semua orang jenis yang very shallow. Maknanya kalau handsome kena yang cantik. Some people dia bukan tengok orang segi rupa. That is the kind of relationship that works for me. Maknanya sebab kalau you suka kat orang ni sebab dia handsome, sebab dia cantik, lama-lama sampai bila handsome ke? Tak semua orang kekal handsome, kekal cantik sampai tua. Tapi kalau korang klik daripada segi mental, korang macam soulmate, macam best friend, boleh gaduh tapi baik balik, tapi korang sayang gila. So put aside that sexual, orang kata needs or whatever lah kan, macam attraction. Kalau you buang yang tu, kalau you still boleh click and you still sayang each other, that is the one insya-Allah akan bawa sampai ketua. Tapi setengah orang macam ni, buruk gila saya daripada mamat tu dengan dia baik dengan aku. Aku cakap dalam hati I lah kan. Perangai macam tu siapa yang nak? Setakat muka cantik, perangai macam haram. I dulu memang jenis yang berat mulut nak cakap apa-apa tau. So I diam je tengok dia macam penat tau. You penat, ada je tak kena orang ni nampak macam ni. Orang ni buruk lah. Lah Minah ni. Badan penuh dengan duit sposin, nak pakai bikini lah Paul. Nasi lemak 50 sen. Apalah sangat. Suka hati bapak dia lah ni nak pakai apa. Yang kau susah sangat sakit hati tu kenapa? Dalam hati I kesian dekat dia. Sebab dia susah nak happy. Ada je benda yang dia boleh upset. Seriously, orang lain punya hidup kau nak upset kenapa? Kesianlah kau ni. Sebab tu, I masa tu bila hari yang I tak shoot, I akan buat hal I sendiri. Sebab I don't need this negative vibe. Oh my god, it's like draining me. Lepas tu dia macam, kenapa tak nak pergi lepak dengan I ni? Tak ada. I memang jenis suka sendiri. Memang sejujurnya, orang tengok Idra, mesti dia ni extrovert kan. Jenis yang very friendly, happy go lucky lah semua kan. But Idra ada two sides of me, where one, I need my me time. Idra, I have so much energy and all that, but sometimes when I hang out with a lot of people, I rasa macam energy Idra kena ambil tau. Dah kena macam drain gila bila I lepak dengan semua orang ramai-ramai sangat. So I need my me time yang I can lepak seseorang, I pergi swimming, I pergi gym seseorang. Bukanlah I sunyi, I rasa lonely. Tak, I suka. I boleh keluar shopping the whole day seorang. And I'm so happy. Lepas tu pernah lah macam kita orang pergi pergi shopping mana-mana kan. I tak suka nak ikut dia. Nanti dia nak pergi kedai lain, I nak pergi kedai lain. Babe, I nak jalan seorang nanti kita jumpa balik pukul 5. So I go and do me. I go and check out craft tangan. Sebab benda yang Idra minat lain daripada orang lain. Macam dulu Idra suka pergi art gallery. Idra boleh lepak 2-3 jam tau dekat art gallery. Because I don't know, I love art and I suka cuba memahami, cuba buat tafsiran apa yang I nampak dalam lukisan tu ataupun dalam arca tu. Sebab benda tu sangat menarik untuk Idra. So I jadi khayal dalam dunia Idra sendiri. And I'm blessed that I senang happy. Benda-benda kecil boleh buat Idra happy.
Like macam, oh my god, I got my juice today. Macam, orang macam, nah, juice pun kau happy. Senang terhibur. Alhamdulillah lah, benda tu I bersyukur sangat. Okay? And then yang Minah ni pula di opposite. I tak mental. Mental tu, I rasa macam, biarlah dia nak makan apa. Menyapa tak? Minah tu makan, I rasa dia bela setan tu, dia bela apa, dia cakap benda ni. Tengok dia makan sikitnya badan. Banyak, badan macam tu je keding. Ini bela benda ni. Suka hati kau je nak tuduh orang tu bela. I macam, ya Allah, aku kan dah masa tu dah menyumpah-nyumpah lah hati I. Macam, diamlah, kau diam boleh tak? Kau diam boleh tak? So, I end up balik bilik dia lewat. Sebab I macam penat nak layan dia bercakap. Kau pernah tak ada kawan macam ni? Kalau ada kawan macam ni, memang I rasa nak cili mulut. I cakap, babe, kau boleh tak cuba tengok benda positif? Orang tu suka kat dia because why? You tengok kan, walaupun Minah tu macam daripada segi rupa tak nampak cantik, tapi they look so happy together. Itu yang penting. Macam exercise sebelum ni, banyak je yang tak ada rupa, yang kata not a looker at all, yang orang macam serius lah kau nak kat dia. Tapi benda lain yang buat I attracted tu dia. It's here and here. I kebanyakan all the time lah I jumpa, bukan semua yang jenis yang handsome gila ni, tapi himbo. Kalau perempuan orang panggil bimbo kan, lelaki orang panggil himbo. So macam dia buka mulut je, alamak fail lah. Dia borak benda macam budak-budak ke, dia cakap macam merapu ke, dia buat dirty jokes ke apa ke, tak immature ke apa semua kan. Macam cannot brain lah kalau orang macam tu rasa macam alah sayangnya. Kalau kau diam tadi, kalau kau bisu tadi, macam tu. Pernah ada when I was dekat this one advertising firm ni. So ada satu mamat ni, dia Chinese guy lah. Muka dia handsome gila, dia dressing smart gila. And I tak ada sebab nak bercakap dengan dia. So memang I tak nak bercakap dengan dia, sebab I suka buat dia jadi eye candy eye je. I pergi je tengok, Allah, handsome dia. So I had this fantasy in my mind about him, but I never wanna pursue, nak pergi kenal dia ke apa ke semua. Bagi I macam I tak. And that time I was kind of going out with someone else anyway. So I macam suka tengok je. Sekali ada one time tak kenapa dia boleh buka mulut cakap dengan I terus macam, alamak fail. Terus buat my bubble macam, kenapa kau cakap dengan aku? Sekarang aku dah tak suka kat kau. Fail gila. Macam tu lah. Setengah orang, that's the thing kan. Ada one time, my guy friend cakap, aku nak kena pakai ni lah, ubat nak bagi putih. Kau dah kenapa gila nak makan ubat nak bagi putih? Tak adalah, aku gelap, lepas tu tak ada awet nak kat aku. Bodoh kau ni. Apa istilah ni? Lelaki bila sawo matang macam tu, macho apa? Dia pandang, kau seorang je rasa. Mana ada? Kau belum jumpa lagi perempuan yang suka kat lelaki yang tan. Ramai. Tak semua perempuan yang, I nak putih melepak. I nak yang macam Mak Saleh. Tak. So I macam lah kelakarnya. Dia kata, Idra, if everyone think like you, I macam, no, you gotta be confident. I cakap satu benda. I pernah jumpa this one guy kan. Dia memang kaki gym, workout, memang badan dia cantik apa semua, tapi dia insecure gila. It's like dia, you tahu tak, you know that kind of person yang macam sick puppy, macam please love me, I'll do anything, I will do anything, I will become anything that you want me to be. Itu perangai yang tidak atraktif you. Kalau muka you handsome, perangai macam tu orang tak nak, sebab you nampak macam terlalu, how do you say, like desperate, like macam murah. Kalau perempuan buat panggil tu, lah murahnya kau ni. So macam benda tu, and then you tak ada character. It's like you're this weak character. Like for me, I tak boleh tau. Orang tengok I ni, Adrian ni jenis very dominant mesti Adrian nak someone who's a weak character. No, I cannot. I need someone who I can respect. Orang yang macam ada matlamat hidup, ada cita-cita, ada talent, hardworking. Someone I can respect. But I tak boleh juga orang yang jenis yang too dominant to a point where everything dia je betul. Dia tak nak dengar pendapat orang, jadi dia gila-gila, jenis tak boleh compromise. Lepas tu jenis yang temper, jenis yang bossy. Mampus. I sejenis yang kalau orang cakap lembut dengan I lagi nak dengar cakap you. Kalau you kasar, I angkat kaki terus belah. You cakap sesuatu, tak dapat. Sebab walaupun you nampak I macam ni, if you tengok video-video lama Adria,
you can tell that I am the kind of person yang jenis yang cakap lembut. Macam Kelantan, typical Kelantan Siam tu. Jenis yang manja, yang cakap lembut. Jadi kalau I dapat partner je kasar, makan hati lah you all. Betul tak? Pernah lah ada ex-ex yang orang kata mulut macam puaka. Memang tak jaga hati. Memang kasar gila. Aduh, aku masa tu, ya nanti itu another episode I cerita kat you. Itu satu pengalaman yang macam, damn, kalau aku kahwin dengan dia, nangis. Kalau gurau apa kasar, ini kan lagi kalau mengamuk betul-betul, entah apa jadi. So I jenis yang macam husband I, Zul Selamat tu, dia very soft spoken type semua. Jadi bila dia cakap kan, I macam cair terus. Dia cakap lembut. And bila dia diam, and dia banyak cakap nampak macam dia pendiam apa semua, tapi kat rumah dia banyak cakap. So bila dia marah and dia tak cakap, I lagi gelabah, I lagi rasa bersalah. And bila dia marah yang jenis yang macam dia cakap lembut tapi tegas. Makan dalam. I tu macam rasa bersalah, rasa macam oh my god. And dia jangan nampak dia lembut. Push it lah. You push it, dia boleh naik tau, dia boleh tengking. Zaman-zaman dulu dia bukan biasa orang yang macam lembut. Tak, dia ada gangster dia. Ya, I pernah tengok gambar dia zaman-zaman dulu. Naughty punya muka. Ayo, kaki gaduh, balik berdarah apa semua. Ya Allah, macam tak boleh bayangkan kan yang betapa naughty. Dan orang kata dia cakap kat I jahat-jahat gaduh apa semua pun, tapi I tak pernah kaki perempuan. Yang itu I percaya. Dia naughty, bergaduh apa semua-semua. Macam-macam lah, sebab dia kawan, masa dia kecil-kecil dia kawan dengan budak besar pada dia. Yang naughty-naughty pula tu, yang gangster-gangster, mengikutlah perangai dia. I serius lah cakap kat dia, sayang, you kena betul-betul kata respect parents you yang dia orang punya sabar kat you. Kalau I jatuh, aku kata memang sakit jiwa lah kalau dapat anak naughty macam you. Ya Allah, bersyukur anak I tak naughty, tak kaki gaduh, tak balik berdarah lah, apalah. Aduh, pening aku kalau macam tu. Nasib baiklah sekarang dia terus 360 jadi macam very good guy. Bukan no more bad boy, no more naughty boy. Yes, that one. Alhamdulillah, syukur. Adrian zaman-zaman sekolah dulu pun boleh tahan juga naughty-nya. Tapi I tak jahat ya, I naughty saja. Suka menyakat, suka bergaduh. Kelakar kan? 360 lah. Yelah, orang kata been there, done that, enough. Now we move on, we become more matured. So yeah, bila you jumpa orang-orang yang macam ni, macam kalau now, I would handle it differently. I akan bagi nasihat kot. I akan cakap, babe, kau tahu tak, bila kau macam ni, kenapa kau nak pandang orang, nak nampak benda yang tak elok? Kenapa kau nak buruk sangka selalu? Kau tahu tak, benda tu very negative for you. Are you happy talking about other people, saying, buat andaian yang jahat-jahat macam tu, yang kalau orang tu terdengar, sakit hati makan hati tau. Dan kenapa kau nak sakit hati tengok orang lain happy? Why do you focus on yourself and making you happy? Because bila you negative, you will attract all the negative things in your life. Bila you positive, trust me, you're going to be a magnet to good people in your life. And good things will happen. So, focus on yourself. Fokus. Bila nampak orang tu, cuba nampak yang elok. Sebab kalau you nampak orang lain, you nampak yang elok, bermakna bila you tengok dalam cermin, you nampak apa yang tak elok pasal diri you. Betul tak? Cuba you dengan aku. One thing I learn, right? I tengok lah masa kecil-kecil dulu kakak I suka baca buku Reader's Digest. Jadi banyak buku-buku yang membuatkan Adria buka minda Adria. Okay? Chicken Soup for the Soul lah. All that positive books kan, yang kata really good untuk minda kita lah. Sebab apa yang kita baca akan influence us. And kalau kita hang out dengan orang yang positif, kita pun akan jadi positif. Kita pun akan jadi attract positive things in life juga. Kita lepak negatif, kita pun secara tak sengaja terikutlah perangai dia. Itu reality. So macam for me, and do you realise that kita kadang-kadang paling senang kutuk diri kita sendiri. Mengaku. Betul tak? Bila kita tengok cermin, ada je, Allah, mata aku ni macam jauh sikit dengan hidung aku, nampak macam, pipi aku ni tak tembam lah, hidung aku ni kemek lah. Ada je benda tak elok. Bila kita criticize diri kita, maknanya kita criticize apa yang Allah kurniakan, betul tak? Sebab kita ni dibuat oleh Allah, betul? So, kita nak criticize. Orang pernah cakap, makeup artist mana tak seorang tu,
dia kata, babe, hidung kau ni sebenarnya kalau kau cocok, kalau aku lah insecure, aku dah dengar, aku dah cocok lah. Jahanam. Kalau Michael Jackson dulu pun kaya nak mampus pun hidung boleh jatuh bila operate apa ke jadah. Ini kan kita yang tak berapa nak kaya ni lah. Nak operate nak apa ke jadah. Sekejap lagi. Jangan ubahlah. Na'uzubillah min zalik. I minta jauh daripada terpengaruh benda-benda tu. Sebab in the long run, masa you buat, elok lah, cantik terletak. Manusia hormon berubah. So muka kita bila kita makin tua semua berubah. Kenapa orang yang mula-mula buat elok, lepas tu semua yang buat muka confirm menyesal. Sebab lepas tu, pondan lagi cantik lah pada muka dia. Serius saya cakap you. Nampak macam creature daripada Star Wars tu. Yang alien daripada Star Wars tu macam tu. Nampak pelik. Kejap lagi sini kembang lah, tiba hidung gitulah, sekejap lagi tajam lah, apalah. Ya Allah, na'uzubillah min zalik. I minta jauh. So I minta budak-budak muda di luar sana jangan senang terpengaruh. Jangan rasa macam kalau I buat macam ni, I cocok sini, I buat ini lagi cantik. No. In the long run, you akan menyesal sebab nanti muka you nampak kelakar, nampak pelik, nampak hodoh. Serius lah cakap you. Ada one time, I pernah shooting, ada dia sudah extra, muka dia sweet gila. Betul lama tak jumpa, tiba-tiba datang balik. I jam, siapa Mina ni? Akak, I lah, memang kita shoot ni. Ya Allah, you operate muka you? Kak cantik tak? Sayang, dulu dia lagi cantik. Lila Kak cakap, kenapa you buat macam ni? Tak, akak ni orang tu suggest I macam ni. Orang mana yang suggest kau tu? Of course lah dia nak suggest kat kau supaya kau buat, kau keluar duit dia yang buat bisnes. Aduh, I dah macam, sayang, muka dia makin lama tak cantik. You tengoklah pelakon-pelakon Hollywood tu yang kaya-kaya tu. Yang buat botox, yang buat apa ke jadah. Lawa ke sekarang? Pelik tu muka. Sekejap lagi mata makin sepet. Dia tarik. Ya Allah, na'uzubillah min zalik. To me, kalau you nak buat everything, please natural. Collagen ke, treatment apa yang natural. Supaya tak ada side effect. Because the thing is, why people like this yang akan buat benda ni? Sebab dia tak happy dengan diri dia. Bila dia tengok cermin, dia nampak benda tak elok. So why don't we do this? Every morning when we wake up, kita tengok cermin, kita tengok apa yang elok tentang kita. Kalau orang kutuk kita, kita sakit hati. Orang kutuk adik kita, kita sakit hati. Kenapa kita kutuk diri kita? No. Be aware of how you talk to yourself. Macam mana you cakap pasal diri itu? Pasal diri you. Bila you bercakap dengan diri you, ataupun bila you nampak diri you dalam cermin, apa yang you nampak? Cuba nampak yang elok. Kalau you nampak yang elok, baru orang lain nampak yang elok. Sebab bila you nampak you hodoh, you gemuk, you gini, you gitu, apa semua, you keluar pun, cara you bawa diri you pun like very down, like you're so insecure, you're so uncertain, you tak confident, semua tu lah. I pernah tengok orang yang badan jenis plump, big size. This one New Zealand girl, big size, tapi she have such a positive vibe. Muka dia manis gila. She's so bubbly, she's so fun. Everybody love her. Serious. Because why? Nak kata dia kurus macam model? Tak. Badan dia besar. But she's confident and she love herself. That is important. Itu penting. Sayangi diri kita. Kalau kita tak boleh sayang diri kita, macam mana orang lain nak sayang kita? Kalau kita tak boleh hargai diri kita, macam mana kita nak suruh orang lain hargai kita? We set the bar. How we want people to treat us. We treat us like a queen. Okay, I pamper my face. Kena ada hari you pamper yourself. You pergi you steamkan badan you scrub semua biar cantik untuk diri you, bukan untuk orang lain, untuk diri you. You pakai lingerie cantik untuk diri you. Tak perlu, I tak ada husband, so for what? No. This is for you. You nak feel good, nak look good on kata in the mirror. Nak kulit you hello untuk diri you. So do things for yourself, love you, and a lot of people akan love you too. Cari benda-benda yang bagus pasal diri you. Okay? Let me go first. Macam dulu, Adrian memang insecure dulu. Banyak benda yang I insecure. Tapi I cakap, at least I got character. I got talent. So I macam pujuk diri I sendiri. At the end lah ni, I tak adalah buruk sangat. Orang nak kata I buruk. Anak tiri. Sebab adik-beradik I lagi lawa pada I. Putih, gebu, cantik. I yang gelap, gelita. Kalau malam tutup lampu tak nampak Adria. Mana Adria?
hilang. Kau ajar orang dulu. Zaman-zaman dulu masa saya kecil-kecil dulu. Orang mulut makan hati tak tahu, I diam je lah. Tapi it's okay. Kata what doesn't kill me make me stronger. So fokus apa yang cantik. Tengoklah cermin. Okay, I ada senyuman yang cantik. Senyum selalu. Senyum tu satu sedekah. Why not? Give it. Kan? I ada bentuk muka yang cantik. Nampak yang cantik. Okay, kalau katakan berat badan I rasa I overweight. Then benda tu kita boleh ubah. Apa kata kita? Ubah cara kita makan. Apa kata? Kita exercise. Sebab makanan is 70%, exercise is only 30%. So kita change. Benda yang kita boleh ubah. I tak berapa confident. Alright, what can we do to make you more confident? Sometimes orang kata fake it until you make it. Husband I sebelum ni malu gila nak cakap depan kamera. Tapi I said, come on, you can do this. You can do this. Try. You don't try, you won't be better. Because to me, I cakap, you have a very fun personality. Show that to people. Alhamdulillah lah ni, dia boleh bercakap dekat kamera. Practice. Do it. Yang ni tak best. Cut lagi sekali. Yes, practice make perfect. And now, banyak pun online lah apa, kelas untuk public speaking lah apa. Nak suruh you confident. Be the best version of yourself. So from today onwards, apa yang cakap negatif je, no, stop. I pun kadang-kadang ada perangai tu. No, don't insult yourself, Adrian. Don't. Say something nice to yourself. When you do something good for yourself, well done. Yes. And for me, one of the things that I'm so happy is bila Adrian buat video, Adrian boleh share untuk korang, and korang happy tengok, korang seronok, korang dapat benefit. I rasa macam, yes, I did something good. I can give something back to society. Alhamdulillah, I bersyukur. So I have a more purpose in life. So find your purpose. What is it that makes you happy? Apa yang you boleh share untuk orang, buat orang suka, orang seronok, yang buat you happy. Okay? So that's my story for today. Apa yang I rasa macam I need to share with you. How you think about people, what you say, reflect yourself. Ada one time ni kan, you pernah tak pergi surau, tengah semayang, sekejap lagi ada makcik dua orang kat luar, kat belakang tu, borak. Aku punya panas je. Orang lain, and then I berhenti semayang lah sebab bila you semayang tak khusyuk, you rasa macam mana aku nak semayang kalau orang duk ni, macam aku rasa macam Allah terima ke semayang aku macam ni kalau orang duk kekek kat belakang tu, aku dengar cerita dia daripada aku duk baca. So I cakap, tak boleh jadi ni. I tengok semua orang pun muka macam annoyed, tapi tak ada siapa berani cakap. So I turn around, I cakap dengan baik, Assalamualaikum makcik, minta maaf. Saya nak semayang, ramai orang nak semayang kat sini makcik. Makcik nak borak, boleh tak borak kat luar? Makcik cakap kuat makcik. Kita orang semua semayang tak khusyuk. Makcik nak tanggung ke dosa kita orang kalau semayang tak khusyuk? Ambil. Aku bagi sebiji. Tapi I cakap elok. I tak cakap kasar, I tak kurang ajar, tapi I cakap padat, ambil kau. Takkan ini argue dengan I? Muka dia malu. Lepas tu dia keluar. Lepas tu semua orang bila I turn back, semua orang macam have that thank you. Sebab orang tak berani cakap. So sometimes it's good to speak up. What you don't see is right, cakap. Tapi cakap dengan cara elok lah. Janganlah kurang ajar. Betul tak? Kita kena berbudi bahasa. Walaupun orang tu lagi tua pada kita, kita tak salah kita tegur. Semua orang pun ada buat silap. Kalau kita tak boleh terima kesilapan kita, macam mana kita nak be better, betul tak? Dan kalau kita tak tegur orang, kita tak boleh tolong orang tu be better juga. Right? Tapi macam yang dia cakap lah, ada caranya untuk kita tegur. Janji kita ikhlas, cakap dengan sopan, insya-Allah tak ada masalah kot. Melainlah kalau tiba-tiba orang tu emo kan, lantak dia lah nak emo, tak pasal kan. Kita cakap elok-elok, kalau dia nak emo, over, lantak pilah, I don't care. Boleh, I don't care. Okay, anyway, saja je cerita hari ini, share dengan you all. Hopefully you all terhibur apa yang Adrian share. Kalau korang suka, pastikan korang subscribe to YouTube channel Adrian Abdullah dan tekan notification button ting ting supaya bila Adrian masuk je video baru, jeng jeng jeng, korang orang awal yang dapat tengok video tu. Okay? Alright. Semoga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Take care, stay safe and
think positive. Love yourself so that people will love you even more. Take care. Bye.